Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini nama saya Nurlisa Anis binti Jamaluddin. Bersama dengan saya dua orang insan hebat yang didatangkan khas untuk podcast kita pada hari ini. Dan saya selaku moderator pada hari ini ingin memperkenalkan dua insan hebat pada hari ini, iaitu yang pertama, podcaster kita yang pertama iaitu Encik Ibrahim bin Nur Azam. Selamat datang tuan. Baik, Terima kasih kerana ingin sudi meluangkan masa pada hari ini. Baik. Dan beliau ni masih muda lagi, 34 tahun pada tahun ini. Merangkap pegawai takbir di bahagian Yayasan Negeri Sembilan, dan program Bual Bicara kita pada hari ini telah ditaja khas dan disokong penuh oleh Yayasan Negeri Sembilan. Terima kasih tuan, terima kasih. Sama. Sampaikan salam saya kepada semua warga Yayasan Negeri Sembilan. Dan juga untuk pengetahuan semua, beliau insan hebat ini adalah atasir Negeri Sembilan bagi 8 tahun bermula tahun 2016 sehingga ke tahun 2024, ya tuan? Ya, betul. Orangnya memang dilahirkan agaknya mungkin memang dilahirkanlah bagi saya akan berkorban jiwa dan raga untuk pelajar Malaysia di Mesir. Jadi tajuk yang akan kita kupas hari ini juga, stay tune. Kita akan kupas tentang pelajar Malaysia di Mesir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput juga terima kasih untuk podcaster kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Zikri. Terima kasih dek hari ini. Masih muda lagi, kalau Cik Baim 34 tahun, beliau adalah 25 tahun. Lulusan Kuliah Ulum Islamiah. Betul. Ataupun kita panggil? Malaysia Islamic Science Study. Islamic Study, Science Oh, lepas tu kalau habis boleh jadi apa? Boleh pergi ke bahagian syariah ataupun bahagian undang-undang. Okey, so antara orang yang boleh kita harapkan untuk menjadi lawyer ataupun peguam kehakiman, boleh Boleh, okey. So sekarang ni Encik Zikri ni adalah seorang kaki tangan penuh daripada pembantu perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia di Johor. Betul. Betul Tapi part-time videographer yang telah menjalin banyak event-event bersama dengan kerajaan daripada kerajaan Johor juga Dan federal. Wow. So ada ke Kuala Lumpur, ada ke Melaka, semua adalah Ada. cover satu Malaysia. Satu Malaysia juga. Wow. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada podcaster-podcaster kita pada hari ini yang telah meluangkan masa sekali lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang tajuk yang akan dikupas pada hari ini, ya tuan. Hari ini kita akan menceritakan tentang ke mana arah hala tuju kerjaya pelajar Malaysia di Mesir. Okay, so basically kita ada seorang student dan kita juga ada atasin Negeri Sembilan ataupun kita panggil sebagai bapa bagi setiap negeri di sana. Yeah. So tuan mewakili Negeri Sembilan dan Zikri mewakili student-student kita di sana. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menceritakan, saya ingin menyentuh salah satu peribahasa ataupun kata-kata semangat yang sepatutnya kita tanamkan dalam diri pelajar-pelajar kita, tak kira di mana pun mereka berada, is let your struggle be the fuel to your success. Means apa sahaja yang kita alami sewaktu kita belajar, jadikan sesuatu kesusahan kita ataupun ujian yang kita lalui sebagai pendorong untuk kita jadi lebih berjaya. Jadi kalau kita lihat di skrin kita pada hari ini, telah saya nyatakan ataupun saya attach statistik bilangan pelajar Malaysia di luar negara pada tahun 2022 dan 2023 daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Nombor 10 kita nampak, iaitu Egypt, Mesir. Bagi tajaan penuh pada tahun 2022 adalah 465. Dan bagi tahun 2023 sebanyak 1168. Jadi peningkatan kepada tajaan pelajar kita di Mesir telah menunjukkan ketara, ya tuan. Sangat ketara. Kalau kita tengok 3 digit menjadi 4 digit. Manakala persendirian pula mencatatkan sedikit penurunan bagi tahun 2022 sebanyak 6,370 dan pada tahun 2023 telah menurun sebanyak 4,797. Jadi kita nak kupaslah apa sebenarnya yang menyebabkan bagi tajaan meningkat, bagi persendirian pula menurun. Okey? Jadi pada hari ini segala persoalan-persoalan yang kita ada di dalam minda sebagai pelajar, sebagai atasi, sebagai kami, sebagai orang luar,
sebagai rakyat Malaysia, saya membawa satu isu yang saya rasa harus diketengahkan pada hari ini, iaitu masalah-masalah ataupun haluan kerjaya pelajar kita di Mesir. Jadi mungkin orang luar tak tahu ataupun ibu bapa tak tahu apa masalah yang dihadapi. Bagaimana anak aku ni selepas habis pengajian di Mesir ni nak jadi apa? Kita tak tahu. Kan? Hanya orang yang mengalami dan melalui kehidupan mereka di Mesir yang akan tahu. Jadi saya tertarik dengan kata-kata emas daripada Ali bin Abi Talib, iaitu ilmu itu lebih baik daripada kekayaan kerana kekayaan itu harus dijaga sedangkan ilmu menjaga kamu. Maka anak-anak kita ni telah berkorban daripada jarak mereka. Beribu batu jauh daripada keluarga. So saya sangat rasa terharulah, sangat rasa sebab actually bagaimana Tuan sendiri sebagai atasi yang telah berkorban dengan keluarga Tuan sendiri dan telah duduk di Mesir, dan bagaimana Zikri mewakili suara hati pelajar-pelajar juga yang telah berpisah jauh dengan kedua ibu bapa. Pada ketika itu umur berapa tahun Zikri? 18. Oh, kalau di Malaysia kita dah start lah habis SPM. So SPM. telah pergi sebegitu jauh untuk menuntut ilmu. Maka di situ kita terpisah dengan pelbagai negara dan juga nak pergi pun transit sampai sekali. Betul 10 jam perjalanan. Itu belum masuk delay lagi Betul. Belum masuk lagi mereka ni semua terpaksa mencari timing yang sesuai untuk balik. Jadi hari ini kita akan kupas. Bila kata kita nak tanya pelajar-pelajar kita ni Tuan, saya nak bagi tahu Tuan dengan Zikri actually kita telah mengadakan sesi soal dengan pelajar melalui Google Survey yang telah diunjurkan selama seminggu. Jadi kita dah open dah Google Survey kita ni kepada semua pelajar kita di Mesir. Jadi kita dah dapatlah few feedbacks. So on the screen ni kita akan nampak contoh-contoh survey yang telah kita kemukakan kepada pelajar lah. Jadi daripada survey-survey itu sebenarnya telah diringkaskan menjadi a few sedikit sebanyak kata orang isu-isu yang kita nampak dan kita ketahui itulah isu utama di Mesir. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya nak pergi kepada ringkasan masalah utama di pelajar kita di Mesir lah. Jadi kalau kita nampak daripada skrin yang tuan-tuan semua boleh lihat, kurangnya pengetahuan berkenaan dengan pembinaan dan haluan kerjaya ni, paling banyak student kita komen. Paling banyak Tuan. So kita kalau boleh nampak daripada 100% tu 34% memang menjurus ke arah kerjaya ni. Kalau kat sini saya tak tahu adakah masalah kerjaya ni sebenarnya tak diberi perincian penuh atau tak diutamakan kepada pelajar-pelajar kita di sana. Jadi akan nak tanyalah untuk Zikri sendiri sebagai pelajar. Adakah memang big issue, masalah utama di sana tentang kerjaya ni? Dan bagaimana Zikri sendiri sebagai pelajar lulusan ulum ni telah melompat ke arah bidang yang jauh, ke unit perangkaan ni memang jauh, totally jauh. Because kalau mencakap sendiri, dulu ada cousin yang belajar di Mesir, bila dia balik Tuan, sama ada dia jadi doktor, atau dia jadi syariah, atau dia jadi perguruan. Itu saja. Jadi tiba-tiba Zikri masuk ke unit perangkaan. So boleh tak Zikri ceritakan dalam konteks ringkas bagaimana Zikri sendiri dalam haluan kerjaya dan apa pandangan Zikri tentang masalah utama ini? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Assalamualaikum. Jadi berbalik pada soalan yang diutarakan oleh Puan Lisa tadi. Di Mesir secara khusus, secara amnya kita tahu yang pelajar yang pergi ke sana akan pergi kepada dua jurusan yang utama lah, bidang aliran agama, Syariah, Usuluddin, Bahasa Arab, dan satu lagi adalah jurusan perubatan. Tapi pokok pangkalnya adalah yang menjadi perbincangan adalah lebih kepada jurusan agama lah. Sebab kita tahu perubatan ni bila dia balik, dia jadi doktor ataupun dia jadi dentist. Tapi perbincangan kita hari ni saya lebih berfokuskan kepada pelajar yang menuntut dalam bidang agama lah sendiri. Jadi seperti saya sendiri, setibanya saya di sana 2016, saya memilih untuk mengambil bidang ulum Islamiah, which is, dan setibanya saya di sana juga, kita terus dikejutkan juga dengan pemilihan dua syubah. Syubah ni kalau kita mudahkan dia ada dua bahagian lah, dua department. Dua bahagian. Maksud kat sana dia minta kita decide, ada kita nak ambil syariah, pengkhususan syariah ataupun pengkhususan Usuluddin. Dan yang terbaru ni pun dia ada bagi lagi satu pengkhususan bahasa Arab. Jadi dekat Mesir ni kalau kita tahu dia memang penuh dengan kejutan lah. Universiti penuh kejutan kan, dia punya budaya pun penuh dengan kejutan. Jadi
Itu salah satu daripada yang saya lihat lah. Yang keduanya, saya nampak setibanya saya di sana, saya melihat ini merupakan cabaran utama yang kita perlu hadapi. Jadi bila saya tiba, saya kata, tidak boleh tidak, saya kena pilih satu jalan yang saya kena ambil dan saya kena decide, which is saya kena tentukan apa saya nak jadi pada masa hadapan. Bukan kita meletakkan satu harapan, tapi kita meletakkan satu tujuan, which is bila saya habis belajar, apa yang saya nak jadi dan apa sumbangan yang saya boleh bagi pada negara. Jadi bertitik tolak daripada situ, saya menyusun langkah-langkah yang strategik which is saya terlibat dengan kelas-kelas pengajian, saya terlibat dengan kelas di universiti, dan luar daripada universiti pun saya terlibat dengan bidang-bidang persatuan, which is saya pernah menjawat jawatan Presiden Anak Negeri Johor, dan jawatan terakhir saya adalah Timbalan Setiausaha Selangor, Majlis Kepimpinan Pelajar. Jadi dari situ saya mengumpul segala pengalaman dan segala nasihat yang diberikan, which is saya gunakan untuk kerjaya saya sekarang lah, which is di Jabatan Perangkaan. Secara jujurnya, secara keseluruhannya, kos yang saya ambil ni tak ada berjurus kepada ekonomi. Betul. So sebab tu bila saya pergi ke Jabatan Perangkaan, majornya adalah ekonomi. Betul. Tapi dia kata awak ni minor ekonomi. Sebab saya ada ambil subjek Iktisad ni ekonomi lah. Jadi bila saya ambil subjek ekonomi, dia kata okey boleh, tapi dengan syarat kita bagi tugasan yang kena dengan kita punya kemahiran, which is saya ada kemahiran media. Jadi kat situ saya nampak yang sebenarnya tak semestinya kita belajar bidang agama, kita kena terus menjurus kepada bidang agama. Bukan saya kata kita tinggalkan 100%, tapi kita juga perlu ambil sebanyak mungkin kemahiran yang ada, which is Tuhan bagi kita kaki, tangan, mata dan panca indera, yang kita gunakan untuk kebaikan kita pada masa datang. Baik. Untuk pengetahuan semua, untuk kos di Mesir ni sendiri, kita ada pelbagai. Kita ada banyak. Kita ada Syariah Islamiah, Qiraat, Quran, kita ada bahasa Arab, kita ada Dirasat Islamiah dan bahasa Arab, dan kita ada medik. Okay, Tuan? Yeah. Betul lah. Dan untuk tempoh pengajian pula adalah 4+1. Saya diberitahu, saya diperkenalkan bahawa 4 tahun itu adalah tempoh pembelajaran dan 1 tahun itu adalah markas bahasa. Yeah. Pada tahun sebelum-sebelum ini, markas bahasa ini perlu diambil di Mesir secara online. Secara fizikal. Ya. Maksudnya pelajar kita kena hadir dahulu selama setahun untuk belajar markas bahasa ni. Kemudian mereka akan menyambung pengajian selepas itu selama 4 tahun. Tapi mungkin disebabkan kita melewati COVID-19 dan segala pembaharuan telah berlaku, jadi markas bahasa ni telah dibaik pulih dan dimodernkan, maka mereka boleh menjalani through online Tuan. So pelajar kita boleh pilih sama ada mereka nak berada fizikal di Mesir ataupun mereka boleh melalui secara online. Jadi untuk universiti di Mesir juga, para penonton, kita mempunyai pelbagai universiti. Antara yang paling famous adalah Al-Azhar, iaitu universiti yang Zikri pergi belajar dan juga Al-Mansurah perubatan di Alexandria. Dan kita ada juga Universiti Ain Shams, dan kita ada banyak lagi. Tapi terpulang kepada pelajar kita lah, ke mana mereka nak pilih, universiti mana yang mereka nak utamakan. Jadi sebagai bekas atasi Negeri Sembilan selama 8 tahun pengalaman ni bukan sikit ni kata orang. Dah melalui 2 tempoh convocation dan melalui jatuh bangun. Bagaimana Tuan sendiri selaku atasi ataupun mewakili pihak berwajib dalam komen student-student kita dalam Google Form ni, pihak berwajib tak main peranan. Tiada program yang disediakan untuk program kerjaya. Bagaimana Tuan sendiri selaku atasi? Bagaimana tindakan Tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Lisa di atas jemputan untuk hadir pada Bual Bicara Podcast ini. Jadi pertama sekali adalah kita sebenarnya kena faham apakah maksud hala tuju dan kerjaya itu sendiri. Saya pernah menghadiri satu pembentangan kertas kerja di USIM pada tahun 2015 berkaitan dengan yang membincangkan berkisahkan tajuk Thariqatul Syekhiyah dan Thariqah Akademiyah. Apakah itu Thariqah Syekhiyah? Thariqah Syekhiyah ni adalah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran seperti mana yang dilazimkan oleh kaedah ulama-ulama yang terdahulu. Seperti talaki kitab, kan? Dia talaki daripada kulit sampai habis ke kulit, kan?
Kemudian kaedah pembelajarannya seperti lebih kepada hafazan, menghafaz kitab, kan? Kemudian menghafaz hadis. Kemudian pengetahuan yang sangat mendalam dalam persuturan ilmu-ilmu yang diwarisi oleh ulama-ulama terdahulu. Itu adalah thariqah syekhiyah. Seperti mana yang kita lihat, itulah yang berlaku di Azhar. Dan ada pun thariqah akademiah ini adalah kaedah seperti mana yang Universiti Malaysia. Universiti di saya rasa majoriti kebanyakan universiti di dunia ini menggunakan kaedah thariqah akademiah. Apakah itu thariqah akademiah? Itu kaedah pembelajaran yang bersifat kepada pembangunan pelajar itu sendiri. Contohnya dia ada attendance, dia ada markah attendance, dia ada assignment, dia ada syllabus, dia ada peperiksaan dia, kan? Dan paling penting thariqah akademiah ni, dia bersifat kepada keperluan. Kalau kita tengok kos-kos jurusan di dalam Malaysia, contoh kalau di Al-Azhar sendiri, dia ada jurusan syariah, dia ada jurusan usuluddin, dia ada jurusan bahasa Arab. Tapi di Malaysia, pecahan-pecahan itu telah berlaku. Dalam setiap jurusan itu dia ada bahasa Arab, komunikasi, bahasa Arab penterjemahan. Maknanya setiap jurusan itu telah menjerumuskan pelajar-pelajar untuk masuk dalam bidang-bidang yang tertentu. Maksudnya dia ada bidang yang dia major, iaitu dalam bahasa Arab, dan minor dalam penterjemahan mungkin, linguistik mungkin, kan? Dalam contoh kita ambil dalam jurusan syariah Islamiah. Kalau di Al-Azhar, syariah Islamiah itu sahaja, syariah itself. Tapi kalau di Malaysia dia ada syariah Islamiah pengurusan, dia ada syariah Islamiah undang-undang dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah yang sebenarnya realitinya dia lebih kepada membentuk pelajar-pelajar dan mahasiswa di Malaysia ini untuk berkecimpung dalam dunia kerjaya. Jadi apabila mahasiswa kita ni berada di Al-Azhar Mesir, jadi sebenarnya kalau merujuk kepada komentar-komentar mahasiswa kita yang berada di Mesir yang menyatakan bahawa sebenarnya ialah tak ada sokongan dan tak ada program-program yang dianjurkan. Sebenarnya kita kena faham bahawa hala tuju itu sebenarnya dia adalah pembinaan kepada mahasiswa itu daripada dia datang ke Mesir. Kerana kalau kita tengok senarionya, memang kalau program-program berwajib itu memang datang akan dilaksanakan ketika pelajar tahun akhir. Kan dia dah graduate, dia buat tahun akhir, kemudian dia boleh attend untuk program kerjaya untuk melihat dekat mana dia boleh berkhidmat, dekat mana dia boleh serve dia punya kebolehan dia. Jadi bagi saya, pandangan saya itu sebenarnya itu sudah terlambat. Kerana pembinaan dan pembangunan kerjaya itu mesti dibangunkan dan dibina pada hari pertama dia berada di Mesir. Kan? Okey, pada hari pertama. Jadi sepanjang 4 tahun itu mahasiswa kita ni berada di Mesir. Jadi sebenarnya kena agensi-agensi yang berkaitan seperti pejabat atase negeri, pendidikan negeri membantu menganjurkan program-program yang membentuk pembangunan kepada mahasiswa kita supaya kita kata kompetensi itu dapat dilengkapkan dan persaingan di antara mahasiswa Mesir dan mahasiswa Malaysia itu dapat diseragamkan. Maksudnya kalau kita nak kata mahasiswa Malaysia, of course lah dia berada pada jurusan yang tepat untuk membina kerjaya. Tetapi di Mesir, mahasiswa kita dengan adanya jurusan yang asas seperti syariah usuluddin, tidak ada pengkhususan dalam pekerjaan, jadi membuatkan haluan kerjaya mereka itu sangat limit. Tak lebih kurang menjadi seorang guru agama, tak lebih kurang menjadi ustaz dan ustazah, imam di masjid, ataupun dalam bidang syariah mungkin dia boleh menyambung pengajian selanjutnya dalam bidang guaman syariah. Tetapi mungkin ada pelajar-pelajar kita yang lulusan daripada ijazah daripada Universiti Azhar mungkin berminat untuk sambung ke peringkat ijazah, ke peringkat sarjana dan juga kedoktoran. Okey, saya tak fokuskan dalam bahagian perubatan kerana perubatan itu sendiri dia ada sistem yang membolehkan mereka apabila pulang mereka menjadi seorang doktor. Jadi skop saya kat sini adalah lebih kepada
mahasiswa pengajian Al-Azhar. Daripada perubatan Saya daripada perubatan. Jadi antara yang kita pernah laksanakan di peringkat saya selaku mantan Atasih Pendidikan Negeri Sembilan, kita pernah kita pertama bila saya datang ke sana, bertugas di sana, benda pertama yang kita perlu bangunkan adalah, yang saya dah bangunkan adalah model kurikulum. Yang mana model kurikulum ini kita ambil dan kita bina daripada universiti-universiti di Malaysia untuk membangun dan memprogramkan anak-anak Negeri Sembilan ini supaya mereka lebih kompeten untuk bersaing dengan mahasiswa yang sedia ada di Malaysia. Jadi antara pembinaannya lebih kepada penguasaan bahasa, penguasaan kepada teori-teori agama yang diwarisi oleh ulama-ulama, dan paling penting adalah mereka dapat mengetahui dan mendapat pendedahan dalam jurusan pengurusan seperti dalam persatuan pelajar dan sebagainya. Jadi antara yang saya pernah laksanakan, dan juga saya juga pernah mencadangkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk kita mewujudkan satu program minor kepada anak-anak Negeri Sembilan kita. Contohnya, saya pernah berurusan dan berunding dengan Universiti Islam Selangor untuk kita laksanakan program minor bagi mahasiswa kita di Mesir. Khasnya untuk Negeri Sembilan lah, of course, sebab saya Negeri Sembilan anak Nagori. Anak Nagori. Jadi kita nak supaya pelajar-pelajar kita ni, walaupun dia ada jurusan syariah, tapi kita mewujudkan satu pembelajaran platform minor. Contoh, untuk pembelajaran mereka sepanjang di Azhar ada 4 tahun. Jadi 1 tahun kita membuat program minor seperti pengurusan, management, dan tak lebih kurang subtopiknya lebih kepada strategic management, accounting, financial management, human resource yang berkaitan dengan pengurusan. Kerana kita mengambil subjek-subjek minor ini untuk keperluan pelajar. Kerana ada pelajar daripada jurusan syariah itu sendiri, apabila dia pulang ke Malaysia untuk membina kerjaya, dia minat dalam bidang pengurusan. Tapi bila dia mohon dalam bidang pengurusan, semasa interview tu sendiri sebut dia tak layak kerana dia tidak ada elemen pengurusan itu sendiri. Praktikal kita praktikal. Jadi bagi saya amat sayang kerana pelajar ini adalah pelajar yang sangat cemerlang dan berpotensi dari sudut idea dan sumbangannya kepada pejabat dan pengurusan kita. Okey. So saya boleh ringkaskan kat sini sebenarnya tuan. Memanglah sebagai student mereka katakan tak ada program. Yeah. Tapi sebenarnya program tu ada. Dan persoalannya, adakah student kita datang untuk program-program tu? Adakah sokongan daripada individu itu sendiri yang mahu mencari ilmu itu, sama seperti mereka ke kelas lah kata orang kan. Kita pun tak boleh persoalkan. Kalau ilmu tu akan ada kelas tu pada hari tu, adakah mereka akan datang atau tidak? Jadi program telah dilaksanakan, telah diadakan. Sokongan tu adakah datang daripada individu itu sendiri tuan? Jadi saya boleh katakan di sini, maka pelajar-pelajar kita mungkin maklumat itu tidak sampai kepada mereka, atau pelajar itu sendiri malas untuk mencari ilmu, information, di mana kejaya-kejaya itu semua, program-program tu ada sebenarnya. Sebab kalau kita lihat di program di dalam laman sesawang IG MP3M, dan saya yakin juga daripada media-media sosial, mereka akan sentiasa berkongsi dengan program-program yang akan mereka jalankan. Tapi adakah pelajar itu sendiri sebenarnya mahu mengambil usaha mereka sendiri untuk hadir dan join kepada program kejaya itu sendiri? Jadi sebenarnya program masalah kejaya ni saya tak boleh katakan sebagai isu utama, kerana kalau dijadikan sebagai isu utama, program tu tak ada. Maksudnya, okey, pelajar nakkan di mana hala tuju saya, tapi program tu tak ada. Itu masalah utamalah. Tapi dalam konteks ini, program tu ada, tapi pelajarnya mungkin tak ada. Jadi dekat sini kita boleh katakan sebagai Zik sendiri, sebagai student, Zik tahu dan nampak program tu ada, dan Zik telah membuktikan kini Zik sebenarnya ada program kejaya tu di Mesir. Betul. Kan? Sebab Zik sendiri yang berusaha untuk mencari ilmu-ilmu, pengalaman,
macam Tuan Baim kata tadi, kalau kita tak ada praktikal, kita tak boleh nak jual diri kita dalam resume kita. Sebab bila kita kembali ke Malaysia, kita perlukan resume kita tu untuk kita jual diri kita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita tak ada keyakinan dalam resume kita, macam mana kita nak jual keyakinan tu untuk orang lain, betul tak? Jadi program ni sebenarnya, isu ini sebenarnya tak perlu dibangkitkan kerana program tu ada daripada negeri-negeri sendiri, daripada pihak berwajib dan juga daripada pihak MP3M sendiri. Zik memang ada dijalankan, cuma kita tak tahulah dekat mana kekurangannya dari segi informasi, dari segi mewar-warkan, dari segi macam mana information butiran detail secara detail tu berlangsung. Adakah penjelasan penuh memang diberikan? Mungkin kekurangan tempat tuan kekurangan space, kita tak ada space yang besar di Mesir. Mungkin kita akan baik pulih dengan bantuan-bantuan ataupun penyediaan sokongan penuh daripada pihak maybe embassy ke, ataupun dari pihak atasi negeri sendiri yang boleh collapse antara negeri untuk jalankan. Okey, jadi kita open. Jadi kadang-kadang mindset pelajar-pelajar kita ni, program itu akan berlangsung bagi spesifik pelajar, bukan kepada umum. Sedangkan sebenarnya program itu berlangsung untuk umum. Tapi mungkin because dalam mind diorang tu, tempat ni memang mesti tak cukup. Tempat ni mesti kecil, tak cukup ni, tak ramai. Jadi kita tak tahu apa yang pelajar kita nak tuan. Jadi dekat sini kita boleh katakan sebenarnya program Kerjaya tu ada. Bukan tak ada, ada. Tapi bagaimana kita nak ubah mindset orang di mana sebenarnya bukan 4 saja, doktor, syariah, perguruan ataupun kita panggil bahagian kehakiman ataupun ustaz-ustazah. Sebenarnya pilihan di tangan anda wahai anak-anak muda, maka anda yang kena corakkan. Kalau anda tak corakkan, kami pun semua tak boleh bantu. Daripada atasi negeri sendiri tak boleh bantu, daripada senior-senior pun tak boleh bantu, daripada pihak embassy pun tak boleh bantu sebab anda sendiri kena tahu hala tuju anda. Betul. Jadi kita kupaskan masalah yang kedua. Kat sini mereka katakan kurangnya sokongan daripada agensi berkaitan tuan. Jadi tuan, tolong tuan, tolonglah kita explain sikit kat budak-budak kita ni, anak-anak kita yang muda kat sana ni. Sokongan apa lagi yang diorang nak? Antaranya sokongan yang dia kata mereka perlukan sesi perbincangan dua hala tuan, antara student dengan pihak kedutaan ataupun pihak atasi negeri sendiri. Dan antara yang saya nampak dalam komen-komen utama ni, saya tertarik dengan 3 poin. Yang pertama is mereka mahukan pihak kedutaan ataupun atasi negeri mengadakan sesi perbincangan dua hala antara pelajar dengan pihak berwajib tanpa ada sekatan dari segi boundaries tuan. Maksudnya tak kisahlah mereka ni siapa pun, daripada pelajar yang mana pun, daripada mereka ni rapat ke tak rapat dengan mana-mana agensi. Maksudnya apa sahaja yang mereka ingin luahkan, pihak berwajib ni ambil cakna, ambil maklum. Yang kedua, mereka kata perlulah menapis pelajar-pelajar yang ingin datang ke Mesir ni supaya bukan daripada kategori bawah umur. Pada umur yang spesifik kata orang. Maksudnya kalau Zik datang tadi umur 18 dan 19, maksudnya kita dah tahu umur 18-19 ni dah matang. Kan dah matang. Bukan di bawah 18 yang masih kata orang masih lagi kita nak bermain Kita masih ada lagi macam rasa sifat kendiri tu memang kita tak ada lagi. Dan jarang. Dan yang paling tinggi, mereka mahukan peranan EME tuan. Dalam sistem yang lebih teratur, sistematik bagi mereka ni sebagai pelajar. Kerana mereka ni sebagai pelajar sebenarnya, kalau kita nak faham tuan-tuan dan puan-puan, di sana kita tak seperti universiti di Malaysia di mana kita berada dalam satu kawasan. Pihak universiti, kita ada finance, kita ada bahagian HR, kita ada bahagian student affair punya. Semua kita department dalam satu bangunan. Jadi kita nak refer tu senang. Berbanding kita di Mesir, pihak embassy di kawasan yang lain, pihak EME di kawasan Demak kita panggil Abbasiyah. Dan pelajar-pelajar kita sebenarnya mainly kebanyakan mereka di Hai Sabek, berada di Hai Anshir banyak. Jadi kata orang kita dah kekurangan kawasan tu. Kita dari segi jarak tu memang jauh lah kalau kita nak ukur dengan transportation kita di Mesir kan. Mungkin anda semua boleh tengok daripada Google lah bagaimana transport kita di Mesir Itulah kehidupan para student kita di Mesir. Jadi 3 poin yang besar ni puan, tuan, kalau boleh saya nak minta 1 poin je untuk tuan kupas sedikit. Okey, baik. Terima kasih puan. Jadi berkaitan dengan kalau permintaan
kita sebut tentang kurangnya sokongan agensi berkaitan. Kita sebut in term of sokongan dalam pembinaan hala tuju dan kejaya ini. Kalau mahasiswa kita mohon untuk supaya perjumpaan dua hala itu dilaksanakan tanpa sepadan. Sebenarnya perkara itu dah lama pun berlaku. Seperti contoh, seperti saya bagi contohnya kita ada pejabat atase negeri. Yang mana pejabat atase ini beroperasi, saya rasa 24 jam mereka beroperasi. Lebih daripada 24 jam. Kan? Dan saya amat yakin bahawa setiap pejabat-pejabat atase negeri itu mereka mempunyai badan perwakilan pelajar mereka itu sendiri. Jadi fungsi badan perwakilan pelajar itu adalah untuk membantu dan menerima cadangan ataupun komplain ke untuk ditambah baik dalam pentadbiran ataupun kita nak mengetahui tentang soal kebajikan pelajar-pelajar kita. Jadi saya rasa setiap pejabat atase setiap bulan mereka melaksanakan perjumpaan bulanan bersama dengan mahasiswa mereka. Jadi saya rasa program itu ada. Platform tak ada isu untuk perbincangan dua hal itu tak ada isu. Kerana saya amat yakin pejabat atase pendidikan itu mereka mewakili Education Malaysia. Mereka juga adalah ejen yang bernaung di bawah Kedutaan Besar Malaysia. Jadi saya rasa kalau pelajar itu mahu berjumpa dengan nak buat perjumpaan, nak berjumpa dengan pihak kedutaan, saya rasa mungkin platform itu tak berapa tepat. Kerana kalau isu berkaitan dengan hala tuju dan pendidikan itu sepatutnya salurannya kepada pejabat atase pendidikan negeri atau juga Education Malaysia Egypt. Dan saya pun faham dan kita pun faham sebenarnya kalau kita katakan lokasi itu kita tak kata jauh. Sebab sekarang ni saya rasa di Mesir, di Cairo tu sendiri jarak dan perhubungan jalan untuk daripada penempatan pelajar untuk pergi ke Education Malaysia di Dewan Malaysia Bahasa Akhirah itu saya rasa jalannya dah baru dan mudah. Transport pun saya rasa banyak. Mungkin boleh ambil van, angkut-angkut ataupun bas. Ada monorail kan sekarang di Egypt. Okey. So saya rasa bukan itu masalahnya. Masalahnya saya rasa adalah bagaimana pelajar itu dia nak menzahirkan idea kepada pihak-pihak berwajib, kan? Kita macam saya dah sebut tadi, platformnya sudah ada. Tapi adakah pelajar itu hadir? Atau dia orang gunakan atau mereka menggunakan platform itu, kan? Sebenarnya kalau nak kata pelajar ni dia nak jumpa directly, nak jumpa duta, nak cerita soal masalah hala tuju, saya rasa tak berapa tepat. Tak tepat. Boleh, tapi tak berapa tepat. Mungkin boleh diajukan kepada pejabat-pejabat atase kerana mereka juga ditadbir oleh atase-atase pendidikan. Saya nak tambah sedikit dalam komen tuan tu sebenarnya. Saya bersetuju. Memang sebenarnya agak jauh lah kalau student tu nak menyampaikan tentang ke mana arah tuju kejaya tu direct kepada pihak embassy. Kerana kalau kita lihat, kita ada majlis perwakilan pelajar, kita ada pihak atase negeri, which is atase negeri tu sendiri ada majlis perwakilan pelajar mereka yang membawa sebenarnya suara-suara rakyat ni sebenarnya. Tapi betul saya setuju, adakah mereka menggunakan platform yang utama itu untuk mereka sampaikan permasalahan mereka dan sebagai student. Ni kita tanya student lah adakah mindset tu sebenarnya telah diterapkan daripada tahun pertama, di mana tak boleh lah, aku kalau ada masalah ni aku cuma boleh cerita dengan peers aku saja. Aku tak boleh ni cerita dengan ni atase ni, nanti aku takut atase ni dia akan bagi bad impression pada aku. Kalau aku cerita pula dengan MP3M, mungkin MP3M ni ambil remeh. So sebagai pandangan pelajar sendiri, Zid, macam mana? Baiklah. Sebagai seorang pelajar, kebiasaannya isu yang sering dibangkitkan adalah susah untuk kita mendekati dengan atase, lebih kepada susah, tak ada keyakinan, ataupun lebih kepada kalau kita bahasanya kalau kita mengadu pada atase tak ambil tindakan. Tapi di pihak MP3M sendiri, kita dah adakan beberapa siri perjumpaan bersama pelajar, ketua pimpinan pelajar, which is ada persatuan-persatuan NGO, ada persatuan-persatuan pelajar negeri. Kita dengar suara yang disampaikan oleh pelajar-pelajar sendiri. Tapi apa yang menjadi concern saya adalah ada segelintir pelajar ataupun pihak-pihak yang berkenaan yang menghasut
ataupun meletakkan skeptikal bahawa apa yang kita sampaikan kepada atasih ataupun apa yang kita sampaikan kepada pihak kedutaan ni sekadar masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Melepaskan batu di Melepaskan batu tangga. Jadi itu adalah skeptikal yang disampaikan oleh pelajar-pelajar senior, maaf cakap, yang telah lama berada di Mesir ataupun yang kita panggil sebagai orang lama lah, yang rasa dia duduk di sana lama walaupun tak ada apa-apa hasil. Tapi bila adik-adik baru sampai ataupun mahasiswa-mahasiswa yang baru sampai, mereka akan suapkan dengan skeptikal bahawa apa jua cadangan ataupun apa jua penambahbaikan yang pelajar cuba sampaikan pada pihak berwajib tidak akan dengar. Jadi bagi saya, kita berbalik pada pokok pangkalnya adalah tahun pertama. So setibanya pelajar dekat Mesir ni adalah tahun yang paling, bagi saya tahun yang paling crucial, dan mereka perlu ambil peluang tu untuk rapat dengan atasih. Bukan rapat untuk kita ambil manfaat, tapi untuk kita sama-sama kongsi. Sebab macam apa yang saya setuju dengan apa yang Encik Ibrahim sampaikan tadi, which is atasih ni adalah ibu bapa kita di Mesir. Dan kita jauh daripada keluarga, berpisah dua benua. Jadi saya rasa atasih ni adalah pihak yang paling rapat untuk kita mengadu ataupun untuk kita sampaikan masalah, baik dari segi masalah kewangan, masalah pelajaran. Sebab saya sendiri pernah mengalami situasi di mana saya berada di tahun yang bagi saya agak sukar dengan cabaran COVID-19 lagi time tu. Jadi saya rasa adakah perlu untuk saya sambung pelajaran ataupun saya pulang ke Malaysia dan bekerja ataupun teruskan pengajian di Malaysia. Jadi selepas kita berbincang dengan kepimpinan pelajar, saya bincang dengan atasih, kita dapat satu resolusi yang which is apa pun keputusan kita ambil, semua berpelukan kepada perbincangan. Sebab tu saya rasa pentingnya peranan agensi dan pihak berwajib ni untuk kita sama-sama bagi juga sokongan dekat pelajar, dan pelajar itu sendiri perlu ambil inisiatif untuk kita usaha bangun daripada kita punya katil, bangun daripada kita punya mimpi dan comfort zone kita, dan jumpa dengan pihak berwajib. Dan bagi saya, hubungan di antara pelajar dan atasih atau pihak berwajib ni adalah satu hubungan yang bagi saya networking yang sangat baik, which is sehingga ke hari ini walaupun kita dah tak kita dah habis belajar, tapi hubungan tu berterusan sehingga sekarang. Just kita boleh bertukar pandangan kan? Dan mungkin status kita berubah daripada pelajar kepada rakan sekerja, rakan sejawat. Jadi dekat situ ada satu kerjasama yang baik bagi saya yang kita kena amalkan daripada kita belajar sehingga kita selesai pengajian dekat sana. So dekat sini Zik, sebenarnya Zik 50-50 lah senang cakap. Sebagai pelajar Zik 50-50 sebab Zik nampak sendiri bahagian atasih sendiri sebenarnya mereka cuba, bukan tak cuba, mereka cuba untuk merapatkan diri dengan student. Tuan Baim sendiri kan, Tuan Baim kata office tak tutup langsung, open selama 24 jam. Maka ambillah peluang itu bagi pelajar. Tapi saya diberitahu di Mesir setiap negeri tu mempunyai bangunan mereka sendiri, tuan. Ya, betul. Betul Jadi asrama, kita panggil asrama lah Jadi asrama negeri, kita panggil asrama negeri. Jadi pelajar tu pada tahun pertama mereka akan duduk di asrama negeri, betul? Ya, betul. Betul. Jadi selepas itu mereka akan keluar. Mungkin pelajar tahun pertama mereka akan ada rasa feelings, perasaan nak rapat dengan atasih ataupun majlis perwakilan pelajar. Tapi bila mereka selangkah keluar daripada asrama ni, mereka dah rasa wah, aku dah besar. So aku dah tak perlu dah ni semua. Tapi sebenarnya bila mereka selangkah keluar daripada bangunan negeri, daripada asrama negeri, maka mereka sebenarnya bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Kan? Betul saya cakap. Jadi kita tak boleh nak salahkan pihak atasih, kita tak boleh nak salahkan pihak berwajib, kerana mereka sendiri harus macam kita lah. Bila kita ada masalah, kita harus pulang. Kan? Bila kita ada kedua ibu bapa, kita harus pulang jumpa kedua ibu bapa kita. Betul. So rules dia senang. Kalau you jauh dengan parents you, dekat Mesir, you ada lagi parent. Sebab saya percaya atas negeri ada isteri juga. Jadi isteri pun boleh dijadikan sebagai ibu. Dan ayahnya adalah atasih itu sendiri. Jadi kalau kamu tak nak berusaha untuk sharekan ataupun kongsikan masalah kamu, jadi mana mungkin atasih itu tahu? Betul. Mana mungkin pihak berwajib tahu? Betul Jadi paling mudah, percaya kepada majlis perwakilan. Paling simple, iaitu peers kamu sendiri. Majlis perwakilan anak negeri ataupun majlis perwakilan MP3M, kamu boleh guna, kamu boleh pilih yang mana kamu mahu selesa. Tapi betul lah kata Zik,
Because mindset tu telah ditakutkan, telah dihantui. Oh, maksudnya dekat Mesir ni ada netizen jugalah, Aziz. Betul, netizen. Oh, netizen ni dahsyat. Jadi saya tak boleh nak katakan bahawa mindset tu sebenarnya telah ditanamkan. Jadi mereka akan tersebar. Jadi pandangan mereka tu, alah, MPTM ni nothing. Betul. Atasi ni pun sebenarnya nothing. Tak ada guna, tak ada function. Tapi sebenarnya mereka harus tahu pengorbanan yang Atasi ini sendiri lakukan mungkin ada berbeza dari segi matlamat, berbeza dari segi metod yang digunakan, kan? Tapi saya percaya bahawa setiap Atasi yang hadir di sana dan badan berwajib di sana, mereka sebenarnya ambil catna. Cuma mungkin cara mereka, how that mereka elaborate ataupun mereka explain, treat kepada student-student kita di sana mungkin tidak seperti apa yang student kita nak. Jadi kita tak boleh nak stop. Masalah tu kita tak boleh nak stop. Kalau mereka mahukan perbincangan dua hala, saya boleh katakan kalau bagi 5 jam pun mereka tak akan habis. Betul. Kerana baru ni, saya masih ingat pada tahun lepas, 2023 Tuan Ibrahim ada di Mesir kan, ketika itu PMX kita datang. Saya pun macam rasa kenapa bila peluang tu diberikan, kenapa student kita tak nak tanya, tak nak mengadu kepada PMX kita tentang masalah mereka? Kenapa mereka nak bertanya tentang isu politik? Ya, boleh. Tapi bagi saya, masalah ni banyak lagi di Mesir ni. Maka mereka perlu gunakan peluang yang ada untuk mengadulah, kata orang kan. Mengadulah pada PMX kita, bapa kita tu kan. Kita ngadu. Kita ada masalah sekian. Apakah tindakan lanjut? Mungkin daripada situ PMX kita pun akan ambil catna, dan kemudian embassy kita pun mungkin selepas itu akan melakukan program yang kata orang kita boleh buat lebih baik, bertambah baik. Kita pulihkan balik mana kekurangannya kan. Ya, betul. Jadi saya pun tak tahu mentaliti student-student kita di sana. Apa yang mereka, sebab saya tertarik dengan komen first tadi Tuan kata, di mana kalau belajar tentang isu agama ni, mereka hadir ke sana ni mesti nak jadi ilmuwan agama. Boleh, bukan tak boleh. Bukan saya mengatakan saya pro kepada pendapat itu. Tidak. Saya bersetuju kerana dalam garis pandang kita sebagai umat Islam, kita harus menimba ilmu lebih banyak dengan fitnah akhir zaman ni sangat berleluasa. Tapi saya perlu katakan, you are the young generation. You have to more creative on your thinking, your creativity. You have to know how that you can get your chance or opportunity untuk get the helps from the others. Betul. Jangan kata you tahu ada masalah, you tahu nak blame je. Tak boleh. Betul. Sebab kalau you blame, semua orang you akan blame. Tapi you tak akan blame diri you sendiri. Betul tak Zik? Betul. Masa student dulu pun Zik tak akan blame diri Zik Betul. Betul Kalau ada apa masalah pun memang kita tengok diri kita, kita betulkan diri kita. Sebab kalau kita nak tengok program-program yang kita jalankan dekat Mesir pun, daripada pihak Atasi sendiri, pihak persatuan sendiri, baik daripada program haluan kerjaya, latihan kemahiran, baik dari segi, sebab kita faham Mesir sendiri kos dan subjek yang ditawarkan tu lebih kepada bentuk pendidikan. Kemahiran ni baik daripada segi pelajar perlubatas ni mengadu, yang dari segi kemahiran memang perlu tak ada, memang kita perlu mencari sendiri. Sebab tu kita di pihak persatuan pun memang kita sediakan latihan kemahiran. Ada pun program-program yang kita adakan pun, manpower ataupun skill source yang kita perlukan memang kita ambil daripada pelajar itu sendiri. Contoh kita pernah buat majlis khusus Adobe Photoshop, khusus Microsoft Excel, pengurusan pejabat, ataupun kita pernah juga buat program makan, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak protokol kita buat. Jadi kat situ sebenarnya ada usaha-usaha yang dijalankan. Mungkin ada kekurangan yang macam kita bincang tadi mungkin ada kekurangan daripada segi lokaliti, tempat yang terhad, mungkin tak dapat penuhkan semua student. Tapi kalau kita fikir secara logiknya, kita ada lebih kurang 13 negeri betul, dan ada Atasi lebih kurang dalam 12. Lebih kurang macam itulah. Jadi ada negeri yang tak ada Atasi, tapi kalau kita semua negeri, semua Atasi dan semua pihak berwajib tu bersatu untuk kita laksanakan program-program yang sedemikian rupa. Sebenarnya bagi saya, isu masalah hala 7 ni daripada 38 ni mungkin boleh kurang kepada mungkin 10%. Atau mungkin in future, dah ada 10 years mungkin tak ada pun masalah hala 7. Saya tambah sikit berkaitan dengan apa tadi yang Puan Lisa sebutkan tadi, bahawa penglibatan
agensi-agensi ini dalam mahasiswa kita di sana. Sebenarnya kalau sebenarnya adalah kita melihat kepada kefahaman pelajar itu sendiri. Betul. Kerana mahasiswa ini apabila mereka tiba di Mesir, sebenarnya di peringkat kedutaan dengan kerjasama Education Malaysia dan Pejabat Atasih Pendidikan Negeri telah melaksanakan kita panggil apa, majlis ta'aruf. Taruh Untuk supaya kenal, memperkenalkan kepada mahasiswa kita fungsi-fungsi agensi-agensi yang berada di Mesir, seperti peranan Kementerian Luar, peranan Polis Diraja Malaysia, kita ada JAKIM dan pejabat-pejabat atasih negeri lain-lain. Bahawa fungsi mereka itu adalah fungsi yang membantu, akan berada dengan mereka, yang akan membantu mereka sepanjang mereka berada di Mesir. Jadi sepatutnya saya rasa penyampaian dan promosi itu telah sampai kepada pelajar. Soalnya adalah bagaimana pelajar itu membawa rencana dan perhubungan antara mahasiswa itu kepada pihak yang berwajib seperti yang kita telah nyatakan tadi, kan? Jadi saya rasa isu tentang agensi berkaitan itu, saya rasa dia perlu dinilai semula, bahawa saya rasa dan semua mahasiswa mengetahui fungsi atasih pendidikan negeri masing-masing, dan mereka juga telah menjalani majlis ta'aruf untuk mengetahui fungsi dan agensi-agensi peranan agensi yang lain. Dan sebenarnya tinggal lagi adalah apakah tindakan yang harus dibuat oleh mahasiswa tersebut untuk memanjangkan isu-isu yang berkaitan dengan hala tuju dan kerjaya ini, jika mereka mempunyai pendapat dan cadangan untuk dipanjangkan kepada agensi berkaitan. Kalau kita lihat tuan, nombor 3 yang mencatat tertinggi adalah perbezaan sistem pengajian dan birokrasi universiti. Okey. Dan dekat sini saya nak share juga ada satu gambar di mana pada tahun 2018 sistem keputusan tu sendiri kita melalui pokok tambah so kena cari semua nama. Betul. Tapi sekarang telah diperbaharui, so dia dah pakai sistem. Ya. So maksudnya pelajar kita boleh akses penuh kepada sistem itu sendiri. Jadi kalau nak kata permasalahan kepada birokrasi pendidikan, kita tak boleh question tentang Universiti Al-Azhar itu sendiri. Kerana itulah mereka punya adat resam, itulah mereka punya budaya. Tapi apa yang kita boleh bantu sebagai pelajar, jika ada permasalahan, sebab saya baca kepada setiap komen-komen dalam Google Survey itu, mereka mengatakan yang penyediaan visa mereka mempunyai masalah. Mereka terpaksa berulang-alik because of kekurangan maklumat itu yang untuk mereka cari apakah dokumen yang mereka perlukan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau siapa yang berada di Mesir, memang kita tahu perubahan undang-undang mereka, keperluan mereka, mereka akan sentiasa tukar. Jadi pelajar kita ni kebanyakannya mereka tak tahu bagaimana. Jadi mereka minta untuk sedikit bantuan daripada pihak berwajib, sediakan satu platform di mana mereka boleh buat referral. Reference mereka untuk, kalau kita nak apply visa, inilah dokumen. Jadi, tapi kalau ada laman web tu pula, janganlah tak aktif. Mereka harus always kemas kini kena always up to date. Jadi, anak-anak kita di sana ni, mereka ni dah lah nak pergi ke satu tempat tu melibatkan kos dan melibatkan masa, sedangkan mereka ni mempunyai kelas, mereka telah disusun aktiviti mereka seharian tu kan. Dan mereka kata mereka perlukan bantuan daripada pihak berwajib ni untuk menjadikan satu platform yang mereka boleh search, yang mereka boleh cari, atau kata nama lain, segala maklumat yang mereka memerlukan seperti pembaruan visa, bantuan beasiswa bagi setiap negeri, ataupun segala info-info yang diadakan. Mungkin bagi Negeri Sembilan sendiri, adakah Negeri Sembilan mempunyai satu platform khas yang diwartakan untuk anak negeri mempunyai maklumat ke apa ke, boleh refer? Ya, sebenarnya untuk maklumat-maklumat yang berikut, lagi-lagi untuk kita kata maklumat berkaitan tersebut, sebenarnya semua itu telah dibincang dan disampaikan kepada pelajar melalui majlis ta'aruf yang kita sebutkan. Minggu suai kenal apabila mahasiswa kita ini tiba di Mesir.
Jadi sebenarnya mereka ini telah disampaikan berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kebajikan, soalan dengan berkaitan dengan bentuk-bentuk bantuan yang ditawarkan oleh agensi dan negeri-negeri masing-masing. Jadi seharusnya pada ketika itu pelajar bagi kami merasakan penyampaian itu telah berlaku, dan kita harap bahawa pelajar-pelajar kita ini, mahasiswa kita dapat mengambil perhatianlah yang sangat penting, kerana kita tak nak apabila berlaku satu masalah mereka tidak tahu di manakah tempat untuk mereka merujuk. Apabila berlaku soal kebajikan, soal keselamatan, paling penting soal keselamatan, dan juga bentuk-bentuk bantuan yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Jadi macam Zik sendiri adakah program-program, sebab pelajar kita kata perbanyakkan aktiviti socialize seperti CSR, CZR. Sebab dekat Malaysia memang kita tahu semua student kita memang aktif buat CZR, CSR Tapi di Mesir sendiri saya teringat kita telah diberitahu bahawa ada sebenarnya effort daripada student kita itu sendiri untuk melakukan mereka punya program CSR. Ada juga yang mereka lakukan, contoh pada tahun 2021, anak muda kita telah melakukan program CZR di setiap rumah lokal, maksudnya orang tempatan. Mereka pergi bantuan dari bantuan ke bantuan. Saya nak berkongsi sedikit lah dengan tuan. Ini mungkin untuk student ada segelintir yang mereka tahu. Selama 4 tahun saya berada di Mesir, saya dan suami menggunakan inisiatif sendiri untuk melakukan program CZR bersama dengan para pelajar kita di Mesir, dan juga kata orang kita bantu juga sedikit rakyat lokal di sana. Saya mempunyai ramai adik angkat yang saya katakan pada mereka bahawa niat saya dan suami adalah untuk memperlihatkan kepada mereka bahawa program CZR ni tak perlu tunggu badan berwajib, tak perlu tunggu MP3M, tak perlu. Mereka sendiri boleh tu, dengan syarat mereka pandai mencari dana, mereka perlu pandai mencari penyumbang untuk program-program mereka. Zik sendiri sebagai wakil MP3M, bagaimana Zik melihat program CZR dan CSR ini amat penting kepada pelajar, dan bagaimana kita nak relatekan dengan pihak berwajib untuk program CSR dan CZR sendiri? Okey, dari pandangan saya sebagai seorang pelajar sendiri, sebab saya sendiri tahun 2016, 2017 saya sendiri dah pergi aktif bersama dengan Persatuan Pelajar, tapi yang NGO lah, maksudnya kita join antaranya My Fund Action, lepas tu kita ada join Persatuan Anak Negeri, lepas tu saya sendiri bersama kawan-kawan kita ada wujudkan komuniti bersama dengan insan-insan berkemahiran lah. Dari segi media, kita sama-sama turun ke lapangan untuk kita bantu pelajar, untuk kita bantu lokaliti. Kita ada pergi kawasan dekat Mukatab untuk kita bantu orang-orang Arab yang memerlukan, which is kita cari dana tu sendiri adalah berdasarkan kita punya inisiatif. Kita mohon daripada pihak berwajib, kita mohon daripada pihak-pihak NGO dekat Malaysia ataupun syarikat-syarikat yang berkemampuan. Jadi dekat situ bagi saya sendiri adalah sebenarnya penglibatan pelajar bersama lokal ataupun aktiviti CSR ni perlu, disebabkan oleh jaringan yang kita buat tu sebenarnya memberikan kita keyakinan. Sebab keyakinan yang kita dapat di dalam pengajian, di kelas itu sendiri adalah interaksi bersama dengan pensyarah. Itu kalau yang pergi ke kuliah. Apatah lagi ini, kalau yang tak ke kuliah saya tak tahulah macam mana. Tapi kalau yang ke kuliah, kita ada keyakinan interaksi bersama dengan pensyarah. Tak kisahlah kita berbuat dalam bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab Pasar, ataupun kita berbuat dalam bahasa Arab Fusha. Bila kita ada keyakinan tu, baru kita ada keyakinan untuk kita join juga program-program CSR yang sebegini. Sebab bila kita join program-program yang berbentuk CSR ataupun apa-apa juga program, sebenarnya kemahiran yang kita dapat adalah bukan berfokus kepada satu aspek saja. Bila kita kita join program CSR, kita sebenarnya bukan berfokus kepada kebajikan, tapi adalah berfokus kepada bagaimana kita punya sudut pandang terhadap sesuatu perkara itu sendiri. Bila kita melihat lokaliti, orang lokal sendiri ataupun orang tempatan sendiri boleh bersyukur dengan keadaan apa yang ada di Mesir, kenapa kita sebagai pelajar yang diberi bantuan, yang diberi kemudahan, yang kita melihat bahawa masalah yang besar kita nampak, tapi masalah kecil yang kita rasa sebenarnya yang sepatutnya kita boleh selesaikan, kita tak boleh selesaikan. Tapi sebabkan penglibatan bersama dengan warga tempatan yang
memberikan saya satu sudut pandangan bahawa sebenarnya bila kita duduk dengan dia orang, baru kita tahu yang sebenarnya apa yang kita rasa selama ni kita dah rasa susah, sebenarnya mereka melalui lagi susah. Ada pelajar yang even bangun pagi untuk pergi ke kuliah pun diorang terpaksa berjalan kaki daripada rumah ke universiti. Pelajar kita pun paling-paling mungkin ada yang berjalan kaki, tapi itu pun ada satu ketika diorang boleh decide untuk diorang naik pengangkutan. Dan ada negeri yang saya tahu yang memang provide transportation untuk pergi ke kuliah, dan memang ada negara juga yang provide pengangkutan untuk pelajar pergi ke kuliah. Dan program-program yang kita adakan secara amnya berfokus kepada kebajikan pelajar itu sendiri. Sebab kalau kita nak cakap dari segi contoh pihak berwajib pun mungkin boleh bantu pelajar, macam misalnya kita ada cakap berkenaan dengan visa contohnya. Mungkin kita dah terangkan, nanti mungkin pihak berwajib dah terangkan di peringkat majlis orientasi, bagaimana dokumentasinya, bagaimana caranya, apakah jalan yang kita perlu pergi. Mungkin kita perlu ke department ni untuk kita selesaikan visa. Tapi bagi saya isu visa ataupun isu bersama dengan interaksi dengan warga tempatan ni sebenarnya adalah kita mengalami tekanan dari segi kewangan sebenarnya. Jumlah yang misalnya kata contoh 5-6 tahun lepas ketika saya belajar di Mesir, kos sara hidup dekat sana berbeza dengan sekarang. Betul. Mungkin jumlah visa waktu saya dulu sekitar 30 USD ataupun 20 USD. Sekarang 150. Naik 5 kali ganda, which is bagi saya benda tu adalah update yang mengejutkan pelajar dan juga mengejutkan warga tempatan. Jadi warga tempatan pun tertekan, apatah lagi kita yang berada di sana lah. Sebab kita pun secara resamnya kita pun taklah berpelakuan seperti pelancong. Kita pelancong kita akan rasa selesa. Tapi bila kita duduk di sana, kita dapat rasa yang sebenarnya tekanan yang dihadapi oleh warga tempatan secara serba sedikit memberi kesan kepada pelajar itu sendiri. Saya nak ambil sedikit ayat terakhir Zikri tadi tuan. Kita bantuan untuk buat visa, maksudnya kita congkil, kita sentuh bab kewangan Jadi seperti yang kita tahu, kalau tajaan tu maksudnya dia akan ada tajaan. Ada 3 tajaan. Daripada JAKIM, MARA dan juga anak negeri Majlis Agama Islam Negeri. Kemudian kalau kata persendirian ni, memang mereka akan refer kepada kemampuan family itu sendiri ataupun bantuan zakat. Jadi bagi pihak tuan sendiri mewakili berwajib, kita ada mendengar keluh kesah daripada student di mana mereka kata ada setengah negeri yang tidak menaikkan bantuan zakat tu. Sedangkan Zik cakap tadi visa sendiri pun dah naik sampai 3 kali ganda. Daripada 30 naik ke 150 USD bukan Malaysia Ringgit, bukan Egyptian Pound. Sebelum saya balik ke Malaysia pada tahun 2024, maksudnya bulan 12 harga telur di Mesir sendiri pun kalau kita convert kepada harga Malaysia, sepapan untuk 30 biji lebih kurang RM45 Kita yang RM16 kat Malaysia pun kita dah sibuk turunkan lagi. Bayangkan macam mana pelajar-pelajar kita, sampai pelajar kita kata macam mana kalau pelajar sendiri dekat High Sabak tu, diorang ada satu gerai sayur murah memang murah. Saya pun sendiri kadang-kadang saya pergi beli kat situ sebab kita memang takkan mampu. Sedangkan kita yang bekerja pun kita rasa macam ya Allah, kesan dia tu sangat memberi impact tau. Bagaimana dengan student sendiri? Sebab kalau kata program CZR, saya ada adik angkat yang mereka ni adalah suami dan isteri yang mereka mengambil upah memasak tuan. Jadi program zakat tu kami pakkan untuk adik angkat saya ni, saya kata saya dah engage dia lebih kurang 3 bulan sebelum Ramadan Jadi saya kata untuk sebulan Ramadan ni kami pakkan some amount untuk dia masakkan untuk lebih kurang 50 student yang memang susah Maksudnya single ataupun family, tapi kita lebih fokus kepada family lah berbanding yang student ni. Jadi jangan cakap lah dalam proses pengisian Google Form tu ada yang menipu tuan bab makan ni. Jangan kata macam tu lah Kita orang Islam kan, dalam sebi ni memang banyak cakap, tegakkan syiar Islam. Tapi bab yang halal haram pun kau tak boleh nak bezakan, macam mana? Jadi kata orang, bagaimana keluh kesah student kita ni yang memohon suara mereka ni didengari.
Saya tak nak sebutlah negeri mana, sebab saya pun tak nak kata negeri ni salah, negeri ni salah, negeri ni salah. Saya tak nak. Tapi di manakah peranan atasi itu sendiri yang berada di sana, yang melihatkan takkanlah kalau kita tengok dalam form itu sendiri, katakanlah amount sekian-sekian, mana cukup tuan? Kalau setahun 5,000 memang takkan cukup. Harga rumah pun kalau tahun lepas baru saja dinaikkan. Satu rumah paling maksimum £9,000 untuk satu rumah. Minimum. Untuk 2 ke 3 bilik lah. Yang paling kecil lah kata orang Tahun ini yang akan dijangka pada tahun Januari ni, mereka owner ni semua dah bagi tahu awal. Dia orang akan naikkan harga ke £15,000 minimum Jadi bagaimana tuan sendiri sebagai pihak berwajib mengambil keluh kesah student-student ni untuk bantulah kami wahai ayanda. Duit tu kami perlukan wahai ayanda. Bagaimana tuan? Okey, sebenarnya dalam soal kewangan ni dia adalah satu sifat yang kita kata susah untuk kita, bukan kita kata tak boleh selesai, tapi dia memerlukan masa dan kefahaman yang penting. Kerana kalau seperti Negeri Sembilan, kita mengantar pelajar-pelajar kerajaan, tapi pelajar-pelajar persendirian yang berhasrat untuk menyambung pengajian ke luar negara ataupun di Mesir, seharusnya mereka mesti mengambil kira kekuatan kewangan daripada keluarga yang cukup untuk menempuhi isu-isu berkaitan dengan perkara ini, ekonomi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan ada pun sebenarnya saya rasa hampir semua agensi-agensi majlis agama negeri juga menawarkan bantuan zakat kepada pelajar-pelajar. Tidak kurang juga ada juga yang menawarkan kepada hadiah kepada pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi saya rasa untuk isu kewangan ini sebenarnya pihak tertentu, pihak kita, pihak agensi juga mempunyai peruntukan untuk diberikan kepada pelajar-pelajar. Soalnya adalah peruntukan itu pun ada limit dia dan perlu kita menyantuni kepada semua anak-anak, dan kita harap supaya bantuan yang diberikan ini adalah bersifat membantu. Kan, secara asasnya dia meringan, menyokong. Dia bukannya menyelesaikan. Itu yang kita nak faham, kita nak anak-anak kita faham, mahasiswa kita kena faham bahawa bantuan yang menyokong, bukan menyelesaikan insolvensi. Ya, betul, menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar. Jadi tuan nak ringkaskan bahawa sebelum kita nak pergi belajar ke Mesir ni, tengok dulu diri kita, kemampuan kita, kemampuan ibu ayah. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, dapatkan maklumat sebelum pergi apa bantuan, boleh refer kepada jabatan-jabatan agama sekitar negeri. Mesti dah diberitahu bahawa bantuan ni sekian-sekian. Jadi jangan harapkan, sebab apa yang saya tahu Zikri ni sendiri sewaktu belajar, Zikri juga pandai mencari duit tepi untuk menampung perbelanjaan di sana tuan. Dan saya sebenarnya saya amat menghormati student-student kita ni yang boleh belajar tamat dengan baik. Di samping itu mereka bekerja mencari rezeki. Maksudnya mereka tak susahkan ibu bapa mereka. Dan orang-orang ini sebenarnya harus kita panggil untuk, kata orang, kita memberi satu pendedahan baru kepada rakan-rakan mereka ni, peers mereka ni, bahawa kalau kita lihat dalam program-program yang dilakukan, mereka ada Adobe Photoshop untuk bergambar, ada yang berkenaan dengan cara-cara untuk mereka mengaktifkan mereka punya kemahiran dan mereka share kepada kawan-kawan mereka. Dan saya rasa dekat situ mungkin kita boleh tambah sedikitlah information bahawa kemahiran ni sebenarnya boleh dijual. Contoh macam saya kata tadi, adik angkat saya tu dia pandai masak, suami isteri. Jadi diorang jual kemahiran diorang dengan memasak. Zik pula memang kemahirannya lebih kepada digitalize daripada fotografer. So dia jual kemahiran dia tu untuk orang. Jadi dulu dia pun meng-approach antara badan-badan yang kata orang swasta untuk mencari mereka punya pengalaman, dan mereka dikenali di bahagian sektor-sektor swasta yang berada di Mesir ni bahawa mereka juga mempunyai kualiti fotografi seperti di Malaysia. Dari segi akses alatnya, dari segi kemahirannya, saya tak boleh nak
deny sebab pihak embassy sendiri, pihak berwajib di Mesir sendiri juga menggunakan perkhidmatan mereka dalam merealisasikan event-event mereka. Jadi saya nak cakaplah kepada adik-adik saya yang berada di Mesir, janganlah hanya mengharapkan sedikit sebanyak bantuan daripada pihak atasi ataupun pihak berwajib. Jangan hanya nak menunding jari, tapi cuba dulu memahami keadaan dan kemampuan diri sebelum kita gerak ni. Kita nak pergi luar negara, berbanding kita berada di Malaysia, kita ada banyak. Kita ada PTPTN, kita ada bantuan kata orang ibu bapa walaupun berlainan negeri, tapi kita masih dekat. Tapi bila kita berada di luar negara ni, kita perlu memikirkan tentang kos, flight ticket kita, rumah sewa kita. Sebab definitely kita punya kos sara hidup memang akan naik. So kita memang takkan boleh nak kata bantuan zakat ni hanya sebab apa yang kami faham, bantuan zakat itu adalah untuk pembelajaran. Betul. Tapi apa yang diisukan oleh pelajar-pelajar kita di sana ni tambahan. Makan, minum, yang visa, itu semua tambahan. Bukanlah kepada asasi mereka itu adalah pembelajaran. Sedangkan bantuan zakat ini adalah based on pembelajaran mereka. Tapi mungkin mereka ni sebagai anak-anak, yelah, saya pun begitu juga masa saya zaman belajar. Kita rasa tak cukup pun kita akan minta pada mak bapak kita kan. Tapi mungkin mereka ni mengharapkan, wahai ayahanda, wahai bonda, bantulah kami. Mungkin boleh menjadi suara rakyat kepada pihak berwajib, ya ini daripada Malaysia sendiri, untuk menaikkanlah sedikit bantuan zakat kepada mereka. Mungkin Tuan sendiri sebagai sekarang ni berada di Yayasan Negeri Sembilan, mungkin Tuan juga sudah ambil cakna, ambil maklum bahawa ini antara isu-isu yang sedang hangat diperkatakan di sana, bahawa kos sara hidup memang tinggi. Jadi mereka mengharapkan agar Tuan juga membawa suara hati mereka ini kepada pihak berwajib di Malaysia untuk membantu. Jadi kita akan war-warkan kepada mereka bahawa kami ambil maklum dan kita cuba. Tapi janganlah berharap pula adik-adik hari ni kita punya podcast, bulan depan kita dah naikkan harga zakat. Tak boleh lah kan. Sebab kita melalui banyak proses adik-adik, kita melalui. Tapi bukan kami tak dengar, kami dengar. Sebab itulah Google Form kita sediakan. Dan kalau kita lihat pula, mereka mengatakan kurangnya program pembangunan dan motivasi mahasiswa. Salah satunya mereka perlukan apa, Zik? Kaunselor. So, sewaktu Zik belajar dulu, adakah kaunselor memang sangat penting? Siapakah kaunselor Zik pada waktu Zik belajar dulu? Kalau kaunselor yang sepatutnya di pihak EME lah. Tapi kebanyakannya waktu yang saya luangkan di Mesir adalah bersama dengan atasi dan rakan-rakan sebagainya. Jadi kaunselor yang bagi saya yang pihak berwajib sediakan adalah di pihak embassy sendirilah. Ada kaunselor bahagian pengurusan pelajar, dan di EME kita ada sediakan kaunselor untuk pengurusan akademik. Jadi kita ada pengarah Delegasi Malaysia Egypt. Jadi kat sana biasanya keluh kesah ataupun urusan yang berkaitan dengan universiti dan kerajaan Malaysia, kita akan berurusan dengan pihak Education Malaysia Egypt lah. Jadi banyak masa yang diluangkan di sana, dan permasalahan-permasalahan yang disampaikan kita teruskan kepada pihak embassy. Jadi program pembangunan dan motivasi mahasiswa ni, kalau daripada pandangan saya sendirilah, dia bukan lebih kepada kekurangan, tapi dia lebih kepada penglibatan ni sebenarnya. Sebab kalau kita nak kata kurangnya program motivasi, program sambutan mahasiswa pun dah kira motivasi. Kita dah ada suntikan semangat. Tapi suntikan semangat yang berterusan datang daripada pihak berwajib, dan bagi saya adalah suntikan semangat daripada diri kita sendiri juga sebenarnya. Tetapi sepanjang tempoh 6 tahun, 5 tahun ataupun atau mungkin ada yang menyambung di peringkat sarjana 7 ke 8 tahun, bagi saya motivasi yang datang daripada diri sendiri pun tak cukup juga sebenarnya. Rakan-rakan seperjuangan ataupun pihak berwajib juga perlu memberi sokongan padu supaya semangat yang kita suntikkan tu di awalnya ketibaan kita di Mesir tu dibawa terus sehingga ke akhir pengajian. Tapi malangnya ada segelintir ataupun setengah waktu ataupun ada waktu-waktu ketika yang kita sebagai pelajar ni dilayan seperti macam mana kita terpaksa berdikari menguruskan segalanya sendiri. Contoh di peringkat persatuan pelajar sendiri,
kita bekerjasama bersama dengan atasan negeri untuk kita bantu pelajar. Tetapi pelajar lebih memilih untuk duduk di rumah, bersenang lenang, bekerja tanpa ada memikirkan tanggungjawab yang utama. Saya pun bekerja. Saya sendiri meniaga ketika bulan Ramadan dan ketika cuti saya bersama-sama dengan kawan-kawan baik saya, kita buat studio, kita adakan satu sesi fotografi untuk ibu bapa yang datang, kita ambil gambar bersama dengan pelajar-pelajar yang menamatkan pengajian. Jadi dekat situ bagi saya sebenarnya untuk kita adakan motivasi ataupun kita sendiri yang demotivasi, kita yang membuang motivasi itu. Sebab kalau kata kita kurangnya program, bagi saya tak logik juga. Sebab kita ada program motivasi, tapi diri kita sendiri ni, adakah kita nak ambil motivasi itu sebagai pemberi semangat? Sebab kalau nak kata tak ada motivasi, di peringkat MPTM kita sendiri, kita ada jemput persatuan kaunselor, kita ada jemput pensyarah-pensyarah daripada Malaysia, kita dah buka jalan, kita dah jemput pensyarah-pensyarah dari Malaysia, kita jemput tokoh-tokoh berkemahiran untuk kita beri pendedahan pada pelajar. Balik Malaysia, kita decide untuk sambung sarjana. Okay, fine, kita buat satu program. Saya sendiri dengan Ustaz Encik Ibrahim, tahun pertama saya di Mesir, kita bertemu di program berkisar dengan penyambungan master, betul? Jadi kat situ Tuan Ibrahim dan Prof Isak daripada UKM pun dah ceritakan, okey, kalau kita nak sambung sarjana, beginilah jalannya, beginilah jalur yang kita perlu follow. Jadi kenapa kita sebagai pelajar, kita tak nak ambil peluang ni untuk kita tanamkan dalam diri kita bahawa kalau kita rasa kita nak jadi seorang pakar IT, di bidang kita tak ada masalah untuk kita sambung bahagian bidang IT, tapi perlunya kita fokus pada bidang pengajian ni dan kita kaitkan dengan program dengan kejayaan yang kita ada di Malaysia. Sebab era gig ekonomi ni sebenarnya tak semua kerjaya yang kita rasa kejayaan adalah kejayaan, dan tak semua yang kita tak rasa kejayaan adalah kejayaan sebenarnya. Boleh jadi kita bekerja dari rumah pun sebenarnya adalah kejayaan yang kita rasa sebelum ni bukan kejayaan yang sebenar. Jadi waktu saya belajar, saya mengambil maklum bahawa contoh saya kata kita buat majlis convocation. Saya kata majlis convocation ni sebenarnya adalah satu bentuk motivasi ataupun semangat untuk kita galakkan pelajar bahawa macam kita tahu adat dan budaya Mesir, universiti di Mesir, kita tak akan ada majlis convocation. Which is majlis convocation ni memang kita uruskan 100% kerjasama antara pelajar dan pihak berwajib. Tapi apa yang menjadi concern saya dekat sini adalah majlis convocation yang kita adakan ni ada kalanya kurang mendapat sokongan daripada pihak wajib, dan ada juga pihak-pihak yang mengatakan program-program convocation ni tak perlu bagi lepasan Al-Azhar sebab kita adalah lepasan pengajian Islam. Jadi convocation ni mungkin bagi mereka mungkin budaya barat, saya tak tahulah. Sebab bagi saya pun kalau kita ambil sanad ataupun ijazah, kita kena ada majlis. Ada majlis sanad, betul, bersama dengan kita punya masyayikh. Jadi bagi saya majlis convocation ni bila dia kaitkan dengan budaya barat, bagi saya satu tak betul lah. Jadi dan fokus utama kita adalah majlis convocation ni ataupun majlis apresiasi akademik setiap tahun yang diadakan oleh Atasir sendiri adalah berbentuk motivasi kepada pelajar untuk kita tahu bahawa matlamat sebenar kita adalah pengajian, habis bidang akademik, dan kita tahu di manakah kedudukan kita selepas kita habis pengajian di sana. Baik. Jadi saya nak ceritakan juga, kita ada dekat dalam, kita boleh buat carian adik-adik. Di dalam Google kita ada beberapa pelajar yang telah tamat dengan cemerlang. Contohnya adik Wan Tasnim Salsafila yang telah tamat dalam pengajian mereka dengan pengajiannya dengan cemerlang. Mumtaz. Dan dia ceritakan apakah langkah-langkah yang dia ambil untuk memastikan dia tamat pengajian dengan baik. Antaranya mendapat restu ibu bapa. Itu yang paling utama. Yang kedua, berbuat baik dengan orang. Yang ketiga, dia belajar buat solat sunat. Itulah yang dipraktikkan daripada dia kecil sehingga ke dewasa. Dan ada juga yang kita lihat selama ini saya diberitahu yang kalau siapa yang ambil master di Mesir ni memang terror lah. Memang power. Sebab dia belum masuk lagi kalau dia punya pemilihan tajuk tu satu. Kalau dia punya pensyarah tu tiba-tiba pergi dengan lebih cepat, maka dia terpaksa memulakan semula tesisnya dengan awal. Sebab saya mempunyai kawan yang dia mengambil master, yang di pertengahan kepada proses dia menyiapkan tesis dia tu,
pensyarahnya meninggal dunia. Maka dia terpaksa memilih tajuk yang baru dan membuat semula dengan semula. Dan apa yang ingin saya katakan juga, kalau Zik kata tentang kaunseling itu sendiri tuan, alang-alang Zik dah sebut pasal combo. Sebenarnya kita pun ada isu juga pasal combo ni tuan. Jadi saya nak cakap lah pasal isu combo ni. Sebenarnya betul, bagi pihak kita saya mewakili pihak ibu bapa kan, saya mempunyai adik-adik yang mereka tidak, ada yang tamat memang cukup haul 4 tahun, ada yang terpaksa extra sikit because of kesusahan ataupun kesulitan yang mereka alami. Dan saya mempunyai salah seorang adik angkat saya yang pada tahun 2023 tu dia dah memang yakin dah dia boleh habis. Tiba-tiba bila dia tengok result, dia ada beberapa subjek yang perlu di carry untuk next year. Jadi counselling ni sebenarnya melibatkan diri tuan. Motivasi ni melibatkan diri. Bila dia call mengatakan, "Kak, saya gagal." Baguslah. Yang pertama dia mencari orang lain untuk mendengar keluh kesah je kan. Kemudian dia kata, "Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu mak ayah saya." Sedangkan saya dah war-warkan pada mak ayah saya bahawasanya saya amat yakin saya boleh lulus pada tahun ini. Saya pun pada ketika itu, saya pun sebagai pendengar ni, saya tak tahu nak jawab apa tuan. Cuma apa yang saya boleh cakap, saya katakan pada dia, anggaplah ini satu hikmah. Di mana kita sebagai orang Islam, kita percaya baik dan buruk sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita tu pasti ada hikmah. Ya, betul. Jadi saya katakan pada dia, mungkin belum rezeki untuk dia habis pada tahun 2023. Tapi dia mengambil masa lebih kurang 2 minggu ke 3 minggu tuan untuk duduk menyendiri di rumah. Dan dia tak keluar dan dia tidak menghubungi sesiapa, termasuklah adik-beradik angkat yang lain ni, dia tak menghubungi pun tuan. Dia hanya berurusan dengan saya dan suami saja. Pada ketika tu suami saya memberi motivasi kepada adik angkat kami ni. Suami saya kata, "Ini baru starting perjalanan. Perjalanan anda yang betul ni selepas ni. Kalau sekarang ni pun anda dah jatuh tapi anda tak mau bangun, apatah lagi masuk alam bekerja. Alam bekerja kita ada Zik sendiri kita ada performance, kita ada penilaian-penilaian dan so sebenarnya ujian tu sebenarnya kehidupan yang sebenar ni, bukan zaman belajar ni. Zaman kejaya ni. Zaman kejaya yang mereka sebenarnya tak nampak. Disebabkan mungkin mereka kurangnya pengetahuan atau mungkin kurangnya cara suntikkan emosi mereka ni tuan tentang kerjaya isu emosi ni. Jadi apa yang saya nak katakan, di manakah kehadiran ibu ayah yang berada di Mesir ni pada ketika keputusan dikeluarkan? Adakah tuan sendiri mewakili pihak berwajib? Adakah tuan sendiri menggunakan platform sosial ataupun WhatsApp group untuk bertanya khabar kepada student-student bila mana keputusan tu keluar? Okey, baik. Sebenarnya kita dalam pentadbiran kita, sebenarnya kita minta pelajar-pelajar kita untuk mengemaskini maklumat keputusan peperiksaan mereka di dalam sistem atau melalui borang yang setengah diamalkan oleh beberapa agensi lain. Dan di situ apabila kita mendapat tahu, sebenarnya kita sendiri perlu membuat satu engagement kepada pelajar-pelajar yang saya rasa mungkin ada pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik untuk menerima keputusan yang cemerlang ataupun tidak, untuk kita mengetahui apakah punca kegagalan itu berlaku dan kita memberi nasihat apakah kaedah yang sesuai untuk kita kongsikan kepada pelajar untuk penambahbaikan pada tahun akan datang. Jadi saya rasa macam saya katakan tadi, kalau dari sudut pentadbiran kita mengambil maklum dan juga kita melaksanakan pendekatan kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar kita ini boleh meneruskan pengajian dengan kaedah yang lebih positif dan kita yang paling penting adalah suntikan motivasi dan semangat kepada pelajar tersebut. So penjagaan mental health tu memang sangat penting tuan terutama bila kita berjauhan dengan keluarga, masalah mungkin juga masalah pembelajaran, masalah result ni, dan convocation tu memang sangat penting. Saya
saya sempat menghadiri 2 kali convocation untuk adik-adik saya. Di mana ada setengahnya parentsnya tak dapat hadir atas sebab-sebab kewangan, atas sebab-sebab masa. Jadi untuk convocation ni yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Jadi untuk adik-adik yang telah tamat pengajian, ada juga yang mengambil, macam Zik kata, mungkin ada yang tidak mahu melakukan convocation tu. Ada pihak-pihak berwajib yang telah lepas tangan. Wahai ayanda dan bonda yang berada di Mesir, dengarlah keluh kesah anak-anak ni. Bantulah, especially Majlis Perwakilan Pelajar ni, untuk mereka menerajui convocation itu sendiri. Bantulah dari segi sokongan keuangan, bantulah dari segi nasihat tuan. Dan sebelum saya kupas konkludasi kita pada hari ini, maka saya nak katakan Zikri sendiri telah mengatakan bahawa pendapat pada hari ini masalah-masalah student ni sebenarnya bukan sahaja melibatkan student, tapi mereka juga meminta bantuan daripada pihak berwajib. Sebenarnya ada bantuan itu, tapi mungkin student itu sendiri yang tidak mahu mencari. Jadi sebelum saya conclude perbincangan kita pada hari ini, apa kata Tok Ahir Zik sebagai bekas pelajar di Mesir, dalam kata orang satu perenggan yang ringkas? Baiklah, terima kasih sebab jemput saya pada hari ini. Jadi saya melihat perbincangan kita pada hari ini, kita lebih kepada mencari satu resolusi ataupun satu titik sama yang kita boleh fokuskan. Kalau kita lihat kepada masalah hala tuju tu sendiri, kalau kita tahu menghalakan tujuan kita, kita tak akan ada masalah hilang hala tuju. Sebab kalau kita sendiri ataupun tak kisah daripada sebagai seorang pelajar, dari pihak yang berwajib, kita tahu meletakkan hala tuju pelajar itu ke mana, dan kita sebagai pelajar sendiri tahu meletakkan hala tuju kita selepas pengajian, dan kita tahu yang bahawa exposure yang diberikan sudah ada, dan kalau kita sendiri tak nak menambah, kita cari outsource, kita cari sendiri pengajian-pengajian yang ada, kita tak nak bersosialis bersama dengan lokaliti, bersama dengan warga tempatan, kita tak nak berhubung bersama dengan kawan-kawan yang ada hala tuju yang lebih jauh, kita rasa selesa dengan kedudukan kita, comfort zone kita. Bagi saya dah lihat beberapa pelajar yang sendiri yang mengalami tekanan hidup, yang makan ubat, yang makan Panadol, dan yang sampai sakit, ada yang sampai terpaksa menamatkan pengajian lebih awal mungkin disebabkan masalah kesihatan. Tapi bagi saya, berkisar kepada hala tuju dan juga masalah mental sendiri, bagi saya pelajar sendiri perlu bijak mengawal emosi, bijak menguruskan masa, dan bijak menguruskan kewangan itu sendiri. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita berbelanjalah mengikut kemampuan kita. Dan kalau kita rasa kita boleh bantu kawan-kawan kita, kita cuba sedaya upaya keluar, tampil di halayak ramai dan kita bantu, berbanding kita bersembunyi di balik tirai papan kunci dan menghentam kawan-kawan kita yang cuba untuk berbuat baik. Bagi saya, attitude yang seperti ini yang kita perlu hentikan, dan kita perlu lahirkan lagi generasi-generasi yang lebih sihat. Jadi saya sendiri nak mengucapkan terima kasih lah kepada pihak berwajib yang telah menaja saya sepanjang saya pengajian di sana, Majlis Agama Islam Negeri Johor, atas pendidikan negeri yang berada di sana, yang saya rasa secara amnya keseluruhan atas negeri bukan saja berfokuskan kepada negeri sendiri, tetapi keseluruhan negeri ataupun anak-anak pelajar Malaysia yang belajar di Mesir. Tak kisahlah mereka datang daripada agensi sendiri, maksudnya tajaan, ataupun yang datang secara apa kita panggil, sebab agensi persendirian maksudnya dia datang sendiri dengan duit sendiri. Tadi saya tak nampak lagi ada masalah yang besar kalau kita nak meletakkan kesalahan kepada pihak-pihak tertentu, sebab masing-masing telah menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dan kita sendiri sebagai pelajar, saya ambil sebagai seorang kepimpinan pelajar sendiri, kita telah cuba yang sedaya, dan saya mengharapkan kalau ada di masa hadapan persatuan-persatuan ataupun majlis kepimpinan pelajar, saya khususkan kepada Majlis Perlindungan Pelajar Malaysia Mesir lah, P3M, untuk kita cuba ataupun kita buat yang sehabis baik untuk menjadi mediator ataupun kita menjadi sebagai asas ataupun pengantaraan kepada keseluruhan pelajar Malaysia ni.
Sebab kalau kita pun duduk sama dengan diorang, kalau kita rasa kita setaraf dengan diorang, kita pun belajar, kita pun kena tahu yang kalau diorang memerlukan bantuan daripada kita, maka kita pun di pihak mediator PTRM perlu turun dan bantu mereka, bukan kita sama-sama menunding jari kepada pihak-pihak lain tanpa kita mencari penyelesaian. Sebab kalau kita rasa kita tak mampu nak bantu diorang, why not kita mudahkan juga diorang untuk kita sama-sama jadikan program ataupun hala tuju yang lebih jelas untuk pelajar-pelajar. Wallahualam. So kalau Tuan kata-kata akhir untuk pemancu ke arah kejayaan ini, bagaimana tu? Baik Puan, sebenarnya secara kesimpulan yang kita lihat dekat sini bahawa masalah hala tuju ini sebenarnya kita perlu diselesaikan di semua peringkat mahasiswa itu sendiri dan juga peringkat agensi-agensi yang terlibat dalam mengusahakan untuk memberi tambah baik elemen-elemen tambah baik kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka bila balik berkompetensi untuk masuk dalam jurusan kerjaya yang sebenar. Jadi saya amat yakin bahawa di peringkat kedutaan Education Malaysia dan juga Atasi Negeri memberikan peranan yang terbaik. Cumanya di sudut dasarnya peranan-peranan diberikan itu adalah secara asas. Secara asas lah. Okey. Permasalahan yang secara khusus perlulah diajukan secara khusus kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan dengan kaedah yang paling terbaik. Carilah resources yang terbaik. Ya, betul. Jadi untuk kejaya ni, maka individu itu sendiri dan pihak berwajib sendiri harus sama-sama kolaborasi mereka bersatu. Dan saya nak bagi satu kata-kata emas daripada Benjamin Franklin. Kata-kata akhir untuk adik-adik kita, maka kejaya itu sendiri harus diusahakan, bukannya datang bergolek kepada anda. Maka jangan pertikaikan belajar apa, tapi persoalkan diri, apa yang anda nak jadi. Jadi tell me and I forget, teach me and I remember, and involve me, I learn. So itu apa yang Zikri lakukan dan itu apa yang Tuan lakukan. Semoga generasi kita di Mesir nanti akan lebih memacu kepada kejayaan negara dan menjadikan generasi-generasi kita lebih berjaya, insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.